Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 8 akan membentangkan projek PAM banjir bagi kursus SDAE 2252 Hidrologi. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang iaitu Ketua Projek Nur Izzati binti Muhammad Yusof, Ahli Projek Farah Najihah binti Amidun, Yasmin binti Zakaria, Nurul Amani binti Nur Azmain dan Nur Hashidah binti Asnam. Ini merupakan isi kandungan bagi projek PAM banjir kumpulan kami yang terdiri daripada 6 elemen iaitu pengenalan, fungsi, reka bentuk struktur, operasi dan mekanisme struktur, contoh struktur yang unik dan rujukan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Amani binti Nur Azmain, nombor matrik A1794772. Saya akan menerangkan tentang pengenalan isu banjir dan juga sejarah pembinaan struktur. Yang pertama, isu banjir. Sudah tidak asing lagi bagi rakyat Malaysia, setiap tahun negara akan mengalami musim banjir. Malaysia berkedudukan di kawasan beriklim tropika dan akan menerima hujan tahunan yang tinggi. Lebih-lebih lagi di kawasan timur laut akan mengalami banjir yang besar dan berlarutan apabila musim tengkujuh tiba. Pembinaan rumah yang lengkap dengan sistem hidraulik PAM banjir akan mempercepatkan proses penyedotan air kembali ke dalam sistem saliran bawah tanah. Oleh itu, dengan sistem PAM banjir ini, isu banjir dapat dikurangkan. Tahukah anda tentang sejarah pembinaan PAM banjir? Sejarah pembinaan struktur PAM banjir bermula pada tahun 1946. Carl Niedermayer merupakan seorang juru elektrik Tentera Laut Amerika Syarikat. Beliau mempelopori PAM banjir atau PAMBA dan membentuk Trustee Bonds yang terus menyediakan sistem pencegahan banjir yang cekap. PAM banjir dapat mengekalkan kuantiti air yang banyak terkumpul di bawah asas rumah. PAM banjir berstruktur dengan lubang sedalam 2 kaki dan lebar 18 inci. Lubang ini digali di tingkat bawah tanah dan memanjang ke bawah melalui lapisan kerikil 4 inci di bawah ruang bawah tanah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nur Hashidah binti Asnam, nombor matriks A179393 akan menerangkan tentang fungsi PAM banjir. Tujuan struktur dibina yang pertama adalah mencegah daripada banjir. Ini merupakan sebab utama PAM banjir diletakkan di setiap rumah. PAM banjir mempunyai lubang yang dipanggil SAM yang merupakan kawasan terendah unit. Apabila lubang itu diisi dengan air, PAM akan mengeluarkannya melalui paip yang mengarah keluar. Setelah PAM banjir mengisi dengan paras air tertentu, PAM itu dikosongkan secara automatik. Kebanyakan PAM banjir menggunakan pengaktif apungan. Teknologi ini sama digunakan dalam tangki tandas. Kedua, PAM banjir sangat berkesan dalam skim pertahanan banjir, tetapi ia mesti ditenggelami dalam air untuk berfungsi dengan betul. Ia selalunya disambungkan secara kekal dan dipasang ke dalam SAM serta digabungkan dengan suis apungan automatik. Ia membenarkan air bawah tanah dan air banjir dialirkan dengan berkesan. Seterusnya, yang ketiga, PAM banjir menyalurkan semua air bawah tanah dari rumah ke saluran pelepasan atau terus ke longkang ribut atau longkang tadahan. Banjir air bawah tanah terjadi di mana tempoh hujan yang tinggi memenuhi jadual air yang mengakibatkan banjir ruang bawah tanah atau air bawah tanah naik di permukaan, yang boleh menambah atau menyebabkan banjir. Ini biasanya terjadi apabila tanah terletak rendah atau berhampiran dengan aliran air. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Najihah binti Amidun bernombor matrik A181215 akan menerangkan tentang reka bentuk struktur PAM banjir. Reka bentuk struktur PAM banjir. Komponen biasa PAM banjir menggunakan pam kipas besar yang termasuk 3 jenis kawasan iaitu bersalur masuk inlet area, teluk depan 4B dan ruang PAM B. Yang pertama, dia selalu masuk, ia akan menyalurkan air ke stesen PAM daripada sumber bekalan air seperti terusan, pembentung atau sungai. Dia selalu masuk ini kebiasaannya mempunyai struktur kawalan seperti pintu pagar atau bending. Seterusnya ialah teluk depan. Teluk depan ini adalah untuk membantu membawa aliran air ke bahagian ruang PAM dengan cara yang stabil dan seragam. Reka bentuk ini juga perlulah berdasarkan keadaan aliran pendekatan stesen PAM. Salah satu kaedah pendekatan yang diambil ialah yang selari dengan garis tengah PAM yang dikenali sebagai susur atau pilihan, atau kaedah lain yang boleh diambil ialah keadaan yang berserenjang dengan garis tengah PAM. Akhir sekali ialah ruang PAM.
Ruang pam adalah salah satunya komponen yang boleh diseragamkan mengikut jenis pam yang tertentu. Apabila ruang pam direka dengan betul, ia akan membolehkan aliran air ke pam berjalan dengan lancar. Struktur di ruang pam perlu diambil berat supaya tidak mengganggu aliran dalam pengambilan air pam. Seterusnya, saya akan menerangkan tambahan dalam reka bentuk struktur. Dalam hal ini, reka bentuk pam banjir perlulah mempunyai struktur yang dapat meminimumkan pembentukan sedimen di bahagian bawah dan serbihan terapung yang terkumpul. Antaranya ialah halaju perlulah laju dalam pam untuk mengelakkan tegasan risih rendah pada lantai bawah dan sedimen daripada terbentuk. Jika ia berlaku, ini menyebabkan proses pembersihan yang mahal dan memakan masa. Yang kedua ialah penggunaan bangku dan lantai landai bagi menghalakan sedimen bawah ke arah salur masuk pam. Ini adalah supaya sedimen untuk diagihkan sama rata ke dalam pam dan mengelakkan masalah tersumbat daripada berlaku. Perkara seperti ini perlu diambil berat supaya pengumpulan sampah terapung dan penyumbatan pam banjir dapat dielakkan. Sekian daripada saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Izzati binti Muhammad Yusof bernombor matrik A18187 akan membentangkan tentang operasi dan mekanisme struktur. Operasi dan mekanisme struktur bagi pam banjir ialah pam banjir kebiasaannya terletak di lubang sedalam 2 kaki. Apabila air memenuhi ruang lubang tersebut, pam banjir dihidupkan secara automatik. Kemudian, pam banjir akan mengepam air keluar dari lubang tersebut melalui pipe. Air dari pipe tersebut akan dilepaskan ke tempat pelepasan air. Seterusnya, pam itu biasanya mempunyai injap satu hala. Hal ini kerana untuk memastikan air tidak mengalir kembali ke dalam lubang. Bagaimana pam banjir dihidupkan secara automatik? Kebanyakan pam banjir dihidupkan secara automatik melalui float activator arm ataupun penderia tekanan. Operasi dan mekanisme rumah pam banjir yang pertama ialah penderia tekanan memberikan lebih banyak tekanan kepada penderia berbanding tekanan udara supaya pam itu akan hidup secara automatik. Pam banjir tersebut menggunakan pam emparan untuk menggerakkan air. Apabila motor dihidupkan, ia akan membuatkan peranti seperti skru atau kipas yang dipanggil impeller untuk berfungsi. Seterusnya, dengan menggunakan tekanan empar, impeller berputar dengan memaksa air untuk ke arah sisi pipe yang akan mewujudkan kawasan tekanan rendah di tengahnya. Air dari lubang akan mengisi kekosongan akibat daripada tekanan rendah di tengahnya. Kemudian, impeller akan memberi tekanan untuk memaksa air keluar dari pipe. Pam banjir akan berkuasa dengan menggunakan kuasa elektrik. Kawalan dan pemantauan rumah pam seperti contoh sistem operasi pam iaitu SPOP. Sistem ini berfungsi di pam kawalan banjir Bunga Raya yang terletak di negeri Melaka. Sistem ini menggunakan peranti dialer yang disambungkan ke rumah pam tersebut. SPOP ini juga berguna untuk menyampaikan notifikasi secara terus kepada 10 telefon bimbit sekaligus melalui pesanan ringkas dan panggilan telefon. SPOP ini akan memaklumkan status input antaranya ialah pam joki, pam 1, pam 2, head level sensor dan bekalan tenaga elektrik. SPOP ini sangat efektif untuk memantau rumah pam oleh kerana SPOP akan memaklumkan kegagalan atau kerosakan pam yang berlaku di luar waktu bekerja iaitu waktu malam ataupun hari cuti. Hai dan Assalamualaikum. Nama saya Yasmin binti Zakaria, nombor matrik A1801002. Saya akan menerangkan berkenaan struktur unit dan istimewa pam banjir. Keistimewaan dan keunikan pam banjir terletak pada reka bentuknya yang melibatkan penggunaan pam. Pengambilan bah terbuka. Pengambilan bah terbuka ini direka khas dengan adanya saluran terbuka ke dalam pam. Struktur ini sangat sensitif terhadap tapi kebanyakan kes adalah mustahil untuk dilakukan disebabkan aliran masuk bersudut serta kekurangan ruang. Oleh itu, pembahagi dan plug
Bagi pengambilan sedutan yang terbentuk, penggunaannya apabila suatu situasi keadaan di mana aliran masuk buruk atau ruang yang bagi pengambilan sedutan yang terbentuk, pembinaannya adalah berasaskan daripada konkrit mahupun keluli. Dinding hadapan yang